Separuh daripada populasi keseluruhan rakyat Malaysia lengkap dos vaksin. Projek rintis kuartus pekerja berpusat warga asing di Cameron Highland. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 9 September 2021 bersama saya Alif Ashraf Kamanur. Turut memberi laporan langsung hari ini dari Sarawak, Sabah dan Terengganu. Fokus hari ini, bertanggungjawab pelbagai pihak bantu masyarakat yang terkesan pandemik COVID-19. Setia bersama Berita Wilayah. Separuh daripada populasi keseluruhan rakyat Malaysia atau 50.5% kini sudah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, setakat semalam 16,492,295 orang sudah lengkap dos vaksin. JKJAV menerusi perkongsian infografik di laman Twitter rasminya memaklumkan 64.1% daripada populasi keseluruhan pula telah mendapat sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dilancarkan pada 24 Februari lepas bagi memberikan vaksinasi bertujuan membendung pandemik COVID-19 di seluruh negara. Projek rintis Kementerian Sumber Manusia bagi membina kuartus pekerja berpusat CLQ untuk pekerja warga asing dengan Cameron Highlands menjadi lokasi pilihan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, perkara itu akan dibincang bersama Kerajaan Negeri Pahang dalam tempoh terdekat sebagai projek usaha sama. Jelas beliau, pembinaan CLQ diambil kira selepas mendapati ia merupakan satu keperluan kerana keluasan kawasan itu adalah terhad. Tambahan pula, pekerja warga asing perlu ditempatkan di kawasan khas dan tidak terbiar di merata-rata tempat. Bagi Cameron Highland, saya akan cuba menjadikan ini sebagai satu projek rintis sebab kawasan ini terhad. Maka untuk memula projek CLQ di Cameron Highland mungkin senang. Dengan cara itu kita dapat mengawal pekerja asing yang ada tinggal di Cameron Highland dan juga beri ruang kepada petani-petani menggunakan kawasan yang mereka gunakan sebagai kediaman itu untuk pertanian. Katanya ia merupakan hala tuju Kementerian Sumber Manusia bagi mengelakkan pekerja asing tinggal di lokasi pertanian masing-masing. Mereka perlu ditempatkan di tempat ikhlas seperti yang dilaksanakan di Singapura. Lokasi CLQ juga akan mengambil kira tempoh perjalanan mereka ke tempat kerja dengan anggaran 15 ke 30 minit. Beliau berkata demikian selepas menyertai operasi pematuhan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja di Cameron Highlands. Sehingga hari ini seramai 24,812 majikan dan 132,513 penginapan telah diperiksa. Saudara, program vaksinasi untuk golongan remaja yang bermula di Sarawak semalam diteruskan pada hari ini. Langsung bersama Berita Wilayah hari ini, Bu Mawin dari studio berita di Kuching. Bu Ma, untuk vaksinasi golongan remaja ini, di manakah lokasi tumpuan vaksinasi?
Baik Alif, tumpuan pada hari ini adalah di pusat pemberian vaksin PPV Dewan Serbaguna Engkelili yang menyaksikan kira-kira 60 orang remaja hadir mendapatkan suntikan vaksin. Proses vaksinasi hari ini dibuka kepada individu berusia 17 dan 18 tahun yang tidak bersekolah. Pemberian vaksin juga diberikan kepada mereka yang bersekolah di kawasan lain namun berada dalam daerah kecil Engkelili. Antara mereka yang hadir, dua adik-beradik iaitu Shansi Sab serta adiknya Clara Louis yang bersekolah di Miri namun berada di Engkelili sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Kedua-duanya hadir di PPV dengan ditemani ibu mereka, Rita Majen. Sangat bertuah, gembira lah. Ada gemetar lah. Sekarang okey lah. Okey lah. Boleh elak daripada orang yang berjangkit lah. Boleh menjaga badan kita. Selamatlah. Lebih yakin juga untuk keluar? Lebih yakin jugalah. Kalau kita sudah vaksin tu rasa lebih selamat lagi lah. Mau bawa dia orang pergi mana-mana pun senang sikit. Selain di PPV Dewan Serbaguna Engkelili, PPV Dewan Sukan Lubuk Antu juga turut beroperasi hari ini khas untuk pelajar dari kawasan lain yang berada di Lubuk Antu, remaja yang tidak bersekolah serta remaja dari kalangan orang kurang upaya. Dalam perkembangan berkaitan, hasil tinjauan pemerintah mendapati program vaksinasi remaja di bahagian Sarike berjalan lancar semalam. Ketua PPV Dewan Suara Sarike, Dr. Johnny Ling memberitahu seramai 499 orang pelajar dari dua buah sekolah menengah di Sarike hadir semalam bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Haraplah ibu bapa semua boleh bawa anak mereka yang menempati kriteria yang iaitu 16 dan 17 tahun dan semua boleh pergi ke pusat pemberian vaksin yang terdekatlah untuk menerima vaksin. Sebagai ibu bapa rasa selamat jika anak-anak kita ini diarah untuk hadir ke sekolah secara bersemuka. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak sebab memberikan vaksin kepada darjat Ketan 4 dan Ketan 5. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi MPIC akan menyelaraskan satu polisi bagi mengendalikan tanah hak adat Bumiputera NCR serta polisi mengendalikan tanah untuk tujuan industri penanaman kelapa sawit dan sirih. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin berkata Sarawak mempunyai tanah seluas 900,000 hektar tanah NCR dan ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan tersebut. Jadi ini boleh dilakukan dengan cepat kerana bila ada polisi-polisi yang ini, maka ini permudahkan untuk kita di peringkat kementerian untuk mengeluarkan lesen-lesen MPSO. Jadi bila ada lesen-lesinan MPSO ni, jadi semua dia punya tuaian tu, hasil dia tu akan dapat kita rekod dan dapat kita pantau. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia di Petra Jaya, Kuching. Tambahnya lagi, kunjungan sejam itu turut membincangkan mengenai hala tuju komoditi kelapa sawit dan lada di Sarawak. Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak tahun ini sekali lagi akan dimeriahkan menerusi platform secara hybrid bagi menyemarakkan semangat patriotik walaupun negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin merangkap menteri bertanggungjawab bagi sambutan itu berkata konsep hybrid ini bagi memastikan masyarakat dapat menyertai sambutan itu dari kediaman masing-masing. Beri peluang kepada rakyat khasnya generasi baru untuk mempelajari dan mengingati peristiwa bersejarah supaya mereka lebih memahami dan menghargai perjuangan para pemimpin nasional yang menyumbang kepada pembangunan negara Malaysia. Tambahnya lagi, tema tahun ini adalah Malaysia Prihatin, Malaysia Menang Bersama, amat bertepatan menggambarkan mengenai situasi negara, kerajaan dan setiap lapisan masyarakat perlu berganding bahu bagi menghadapi cabaran tersebut. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan sidang media di Kuching hari ini. Datuk Lee Kim Shin turut menjelaskan bahawa sambutan kali ini akan diadakan di Dewan Santapan, Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching dengan dihadiri 100 tetamu jemputan sahaja. Tetamu kehormat yang dijangka hadir adalah Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib,
Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang. Sambutan tersebut turut akan dimeriahkan dengan persembahan video khas Malaysia Menang Bersama, persembahan lagu khas Jiwaku Malaysia dan penambahan teater monolog Air Dicincang Tak Akan Putus. Perkhidmatan kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak di Batu 12 Jalan Kuching Serian kini beroperasi 100% dengan secara walk-in di kaunter jabatan tersebut. JPJ Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan bagaimanapun kehadiran dihadkan mengikut kapasiti kaunter atas dasar penjarakan fizikal dan mengikut fasa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Jelas kenyataan itu lagi, pelanggan yang hadir ke kaunter berkenaan perlu melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. JPJ turut memaklumkan dengan pembukaan kaunter tersebut, janji temu yang telah ditempah adalah terbatal. Selain hadir terus atau walk-in, JPJ juga menyediakan perkhidmatan pandu lalu khas bagi urusan pembaharuan lesen kenderaan memandu Malaysia, CDL, pembaharuan lesen kenderaan motor dan pembayaran saman kecuali yang disenarai hitamkan. Kutipan dokumen cukai jalan dan lesen memandu serta transaksi portal MySikap juga boleh dibuat secara pandu lalu. Waktu operasi bagi perkhidmatan kaunter dan pandu lalu ialah mulai pukul 8 pagi hingga 5 petang setiap Isnin hingga Jumaat dan 8 pagi hingga 1 petang pada hujung minggu. Dalam pada itu, pengarah JPJ Sarawak Norizan Jili turut turun padang bagi meninjau sendiri kaunter pandu lalu JPJ Mobile dan seterusnya menyerahkan secara simbolik jalur gemilang bersempena sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia kepada kaki tangan serta pelanggan yang berurusan di Ibu Pejabat JPJ Negeri Sarawak di Jalan Kuching Serian. Turut disampaikan pada program tersebut ialah cenderahati kepada pelanggan yang berurusan membayar saman semasa tempoh pengurangan saman 70% JPJ yang berlangsung sehingga 16 September ini bagi menggalakkan pelanggan membayar saman tertunggak dengan mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Bu Mawin. Kira-kira 100,000 hingga 150,000 populasi dewasa Johor telah mendapatkan vaksinasi di Singapura susulan mereka bekerja di negara itu. Bagaimanapun, rekod penerimaan vaksin mereka belum dikemas kini di dalam aplikasi MySejahtera sekaligus memperlihatkan kadar vaksinasi penduduk di Johor masih rendah. Jelas Menteri Besarnya Datuk Hasni Mohamad terdapat kekangan dan kelewatan mendapatkan data semasa status penerimaan vaksin mereka di Singapura. Malah lebih menyukarkan apabila kesemua mereka menerima suntikan di fasiliti swasta. Kita tahu daripada mana ataupun kita tahu perkara itu sedang macam tadi saya katakan. GP sedang updatekan data dia, dapatkan nombor-nombor lot untuk vaksin yang dibekalkan. Kerana kalau tak ada nombor lot itu, dia tak boleh nak lengkapkan pendaftaran. Beliau berkata demikian selepas penyerahan sumbangan peralatan perubatan Pejabat Menteri Besar kepada Hospital Kerajaan di Hospital Permai Johor Bahru. Tambahnya, kerajaan negeri turut memfokuskan untuk melengkapkan kemudahan kesihatan bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5. Selain memastikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19, PKRC terus dibuka bagi pesakit kategori 1 dan 2. 6 nelayan ditahan susulan melanggar syarat penangkapan ikan dan menangkap ikan di luar waktu operasi. Jabatan Perikanan turut menyita 2 buah vesel bernilai RM3 juta serta hasil tangkapan laut seberat 1,500 kilogram. Pengarahnya Zainuddin Abdul Wahab berkata kesemua yang ditahan berusia antara 31 hingga 55 tahun. Penahanan dibuat pada pukul 2.30 pagi dan 3.45 pagi tadi. Mereka dikesan menangkap ikan di kawasan Taman Laut Johor Mersing. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Baik, sekarang kita ikuti sidang media Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya adalah Yang Bahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Pengurusan pandemik COVID-19 merupakan satu usaha yang sangat mencabar bukan sahaja kepada kerajaan baik di peringkat persekutuan ataupun negeri, petugas barisan hadapan kesihatan dan keselamatan, tetapi juga seluruh penduduk Malaysia. Ini kerana bagi memastikan apa jua usaha yang sedang dijalankan untuk mengawal dan menguruskan pandemik ini berjalan lancar, selamat dan akhirnya berjaya, penglibatan secara menyeluruh oleh kerajaan, whole of government, dan masyarakat, whole of society, sangatlah penting. This is what we have been consistently saying. The whole of government and society approach to effectively manage the pandemic. We all need to work together to make this successful. Kementerian Kesihatan Malaysia sedar bahawa untuk memastikan penglibatan yang menyeluruh oleh masyarakat termasuklah ahli akademik, pihak swasta dan NGO dalam usaha melindungi diri, keluarga dan juga komuniti daripada jangkitan virus COVID-19 adalah dengan menyediakan data serta maklumat yang lengkap dan terperinci berhubung situasi semasa jangkitan virus tersebut di dalam negara. Penglibatan yang menyeluruh oleh masyarakat dan pemahaman yang betul mengenai situasi semasa jangkitan COVID-19 di dalam negara amatlah penting untuk memastikan proses peralihan ke fasa endemik dilakukan dengan lancar dan selamat. Kita harus menerima hakikat bahawa sekalipun kita berjaya mengawal pandemik ini, kita juga perlu bersedia untuk menerima kenyataan bahawa akan tiba masanya nanti COVID-19 akan menjadi endemik dan untuk itu kita hidup bersama dengan virus ini. Maka untuk mencapai keadaan itu, saya bersama pengurusan tertinggi KKM telah bersetuju untuk kita memastikan data dan maklumat berhubung COVID-19 di dalam negara dapat diakses oleh semua pihak. Sebelum ini pun KKM telah memuat naik data granular ke dalam GitHub di mana data yang dimasukkan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan data bagi vaksinasi oleh JKJAV yang juga dimuat naik ke GitHub. Malaysia antara negara terawal yang berkongsi data secara terbuka. Namun begitu, paparan data di GitHub dirasakan lebih sesuai untuk mereka yang mahir dengan sains data. Oleh yang demikian, bermula hari ini, seiring dengan hasrat saya untuk lebih telus dalam perkongsian maklumat dan untuk kita lift the veil of secrecy around data and statistics, KKM akan melancarkan laman web baru iaitu COVID Now dan anda boleh mula layarinya bermula jam 6 petang hari ini di https://covidnow.moh.gov.my dan data harian terkini akan tersedia di COVID Now selepas jam 12 setiap malam. Updated. Saya ingin juga menarik perhatian kepada pelaporan harian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah pelaporan harian yang dilaksanakan sekarang yang kita akan gradually phase out this daily reporting format. The existing format is, as you know, the map with the numbers next to the states, new cases, pecahan carta alir termasuk kadar vaksinasi, kluster baru, peratusan kategori, ringkasan kes kematian dan ringkasan kes baru. This will be gradually phased out to the new reporting format, which is this, simplified, untuk menunjukkan kes tempatan dan juga indikator-indikator yang terpenting going forward.
which is the breakdown of the active cases. Breakdown of the active cases, kita breakdown based on quarantine di rumah, PKRC, hospital, ICU, alat bantuan pernafasan. Of course, it's not exactly category 1, 2, 3, 4, but these are the key indicators. Sebab apa yang penting sekarang adalah we do not want our public healthcare capacity to be overwhelmed. Ya, sangat penting untuk kita memastikan bahawa we give the actual data on the active cases on a daily basis. Where they are, what category they are, based on where they are located. Dan juga data sembuh dan juga data kematian. All the breakdown based on state, if you're still obsessed with that, you can find on GitHub. And also you can find on the website. But eventually, maybe over the next week or so, that map, bye-bye. Okay? So we are focused on the active cases, where they are, the outcomes, so that it's clearer what is happening on the ground. Saya juga ingin umumkan data-data baru yang kita akan umumkan ataupun yang akan kita senaraikan di GitHub mulai sekarang. Data yang tersedia di GitHub adalah kes mengikut negeri dan jumlah ujian saringan, kes mengikut kluster, kadar kematian mengikut negeri, kadar penggunaan alat bantuan pernafasan ICU hospital di fasiliti kesihatan awam, data mobility peringkat negeri. Now, we are going to add a whole lot of granular data starting today, bermula dengan the case line list, every case line list, ya, perincian kes baru berserta vaksinasi dan jenis vaksin. Apakah maknanya perincian kes baru? Anonymized, nama tidak ada untuk melindungi maklumat peribadi, tetapi the date of the case, umur, usia, comorbidity, simptomatik ataupun tidak, warga negara ataupun bukan warga negara, dan lokasi mereka. Kita juga akan memberi maklumat berkenaan dengan status vaksinasi mereka. Secondly, perincian kes kematian beserta status vaksinasi dan jenis vaksin. Jadi again, the date of death, age, actual date of death, age dan segalanya kita akan line list bermula daripada hari ini. Esok kita akan muat naik. DG has already released the ICU level based on and hospital admission based on state. Tomorrow morning we'll release the data based on hospital data for ICU, awam dan swasta, bantuan pernafasan, kapasiti katil di semua hospital akan kita keluarkan pada hari esok pagi. Malam ini kita juga akan senaraikan data kesan buruk adverse event following immunization mengikut jenis vaksin. That will be available on GitHub tonight. So this is the new data sets that we will be sharing publicly starting now. Dan kita percaya bahawa dengan adanya perkongsian maklumat ini, ia akan dapat membantu bukan hanya Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga rakyat untuk buat analisa. But I would also like to say that when we release a lot of this data, there will be a lot of interpretation and analysis. So the Ministry of Health will continue to provide insights and try to interpret the data. But of course we welcome especially experts, universities, data scientists to also try to interpret some of the trends and share with us so that the whole of society can have access to this data and have better insights on how to live with COVID-19. Saya juga ingin menarik perhatian kepada satu perkara yang saya telah memberi gambaran baru-baru ini, iaitu pelaporan yang lebih tepat. The death data that we have been releasing every day is not the death that has taken place in the last 24 hours. Kalau kita lihat kepada graf ini, merah itu adalah death by date. Black is the reported death date. Jadi kalau kita melihat di Selangor, the reported deaths are still going up, but the actual death on that particular day has been going down. Jadi kita akan membuat penambahbaikan kepada ini melalui
proses perubahan baru. You see, in the past, proses pelaporan tarikh sebenar kematian dia kena tunggu selepas bedah siasat, pengumpulan data, barulah pengesahan kematian. Dan ini kadang-kadang mengambil masa beberapa hari ataupun beberapa minggu. So the backlog in cases, especially in the Klang Valley, was high. That's why we are not reflecting the actual death ataupun tarikh sebenar kematian. Now, we will take tarikh sebenar kematian, then we will do the bedah siasat, dan sekiranya ada berlaku apa-apa perkara yang perlu dimurnikan, then later we will clarify ataupun we will amend the data. So we can announce the death on tarikh kematian yang sebenar. Next. Jadi kalau kita melihat di sini apa yang saya sebutkan tadi, perbezaan dan percanggahan antara kes sebenar dan kadar kes yang diumumkan adalah disebabkan prosedur klinikal yang perlu dilaksanakan bagi mengesahkan setiap kes. Even this, we will also try to get so that it is dia tak lari banyak dengan kes sebenar, kes harian sebenar. We are fine-tuning our reporting of daily cases. By the end of this month, pada hujung bulan ini, kita will have more accurate reporting of daily cases from the ground, including granular data. Next. Ini adalah website dia, COVID Now, dan ini akan menjadi sumber utama, the single source of truth from the Ministry of Health, as well as the repository in the GitHub, which provides the data to this COVID Now website. Jadi saya harap dengan pengumuman ini, iaitu dengan perkongsian data yang lebih menyeluruh, yang lebih terperinci, kita akan sama-sama dapat melaksanakan beberapa langkah-langkah behavioral change dan sebagainya untuk dapat gambaran yang sebenar tentang keadaan COVID. Laman web ini akan memaparkan data utama yang lebih mudah difahami dan boleh diakses oleh masyarakat umum. Usaha membangunkan laman web ini telah mengambil masa beberapa minggu, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan yang terlibat dalam membangunkannya. Saya berharap dengan maklumat dan data yang dikongsikan di GitHub dan juga COVID Now, masyarakat akan mempunyai pemahaman dan kesedaran yang lebih baik berkenaan situasi jangkitan COVID-19 dalam negara. Di samping itu juga usaha untuk melakukan perubahan tingkah laku ataupun behavioral change dan usaha untuk mengamalkan SOP dapat dipertingkatkan supaya kita boleh mula memasuki fasa baru untuk hidup bersama dengan virus SARS-CoV-2 ini. Saya juga ingin menyatakan bahawa di sini, berhubung situasi terkini jangkitan COVID-19 di dalam negara, secara amnya kita dapat melihat sedikit penurunan jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di dalam negara, di mana purata nilai RT juga kini di bawah 1, iaitu 0.97. Beberapa negeri telah menunjukkan situasi yang lebih baik, seperti negeri-negeri di Lembah Kelang, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Labuan dan Melaka. Sementara itu, terdapat tren mendata dan kurang stabil di beberapa negeri seperti Perak, Perlis, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Sabah, yang mana kita sedang memberi perhatian yang khusus kepada negeri-negeri tersebut untuk kita menurunkan kadar jangkitan. Beberapa negeri pula didapati menunjukkan peningkatan kes seperti negeri Terengganu dan juga negeri Sarawak, yang mana juga kita sedang memberi perhatian khusus kepada negeri-negeri tersebut untuk memastikan bahawa kadar jangkitan dapat diturunkan dalam masa yang terdekat, dan juga kemudahan kesihatan awam tidak terbeban daripada kenaikan kes ini dengan penghantaran aset-aset tambahan dan juga peruntukan tambahan kepada negeri-negeri tersebut. Tindakan sewajarnya telah diambil bagi negeri-negeri yang memerlukan lebih perhatian ini agar bantuan sewajarnya dapat diberi oleh kerajaan. Kementerian Kesihatan Malaysia berterima kasih kepada bantuan pelbagai agensi dalam sama-sama di semua peringkat kerajaan persekutuan maupun peringkat kerajaan negeri agar kita dapat sama-sama memastikan keadaan segera pulih di negara kita. Saya juga ingin maklumkan bahawa dalam mesyuarat
pengurusan COVID di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia pada pagi tadi, kita telah putuskan bahawa dasar asal, iaitu bagi apa yang dikenali sebagai kategori 3, kita masukkan ke PKRC. We will admit all category 3s to PKRC. I've asked states to free up capacity so that category 3 patients will be admitted to PKRC, and also high-risk category 2 patients, 2B. Category 2B, those who are at high risk, after we do risk assessment, will be admitted to PKRC. And I've also instructed the states for home quarantine, for those who are at home quarantine, for us to provide pulse oximeters to people who are home quarantine if they are also categorized as at-risk patients. Untuk brought-in death, saya ingin memaklumkan bahawa sehingga bulan Ogos, ini tak termasuk data daripada bulan September, sehingga bulan Ogos, saya tolak data September ya, 2,417 brought-in death. Tapi apa yang saya nak maklumkan kepada media adalah daripada 2,417 brought-in death sehingga bulan Ogos, 217 ataupun 14% sahaja berada di bawah jagaan KKM ataupun pengamal perubatan swasta. 14% only were under the care of the Ministry of Health, Jabatan Pejabat Kesihatan Daerah, CAC ataupun klinik swasta. 86% tidak mempunyai mereka yang mana they were not under any medical observation. Sebab itu kita akan usahakan supaya antara strategi untuk mengurangkan brought-in death ini adalah untuk memastikan bahawa jumlah yang tidak berada di bawah medical observation ataupun pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia, CAC, Pejabat Kesihatan Daerah ataupun local GPs dapat ditingkatkan. So we are studying, we are deep diving, we instructed bahagian BPKK, bahagian pembangunan kesihatan keluarga, to deep dive this morning on the cases where they were not under any supervision, medical supervision or observation, to find out why that was the case, so that we can better advise the public to ensure that you get tested, or once you have onset of symptoms, serious symptoms, you are referred or you're sent to CAC or to your local GP. Saya juga ingin memaklumkan sebab perkara ini akan keluar dalam GitHub nanti. Kita juga telah terima banyak tanyaan berkenaan dengan breakthrough death, ya, yang dah lengkap vaksinasi tetapi meninggal dunia, ya. Saya nak nyatakan, dan kita semua dah melihat kepada data secara terperinci, bahawa vaccines work, vaccines save lives, dan vaksinasi tak kiralah jenis apa vaksin pun, ia akan memberi perlindungan kepada kita. Tetapi masih berlaku sedikit breakthrough deaths, ya. Dan kita telah dapati bahawa untuk fully vaccinated, ya, daripada populasi negara yang fully vaccinated, yang telah menerima 2 dos lengkap vaksinasi, yang meninggal adalah 0.009%. The breakthrough rate of deaths for those who are vaccinated is 90 persons per 1 million population. Jadi message dia adalah, of course there will be breakthrough deaths, dan ini berlaku di seluruh dunia, but you are better off with the vaccine than without the vaccine, yeah. So the breakthrough amongst those who are fully vaccinated was the breakthrough mortality was 0.009%. So get vaccinated, or don't doubt that the vaccination can help you. Dan daripada mereka yang meninggal ini, daripada mereka yang meninggal yang lengkap vaksinasi, 81% had comorbidities, 81% had comorbidities, and 80% were over the age of 60. Yeah, so that also contributed to the outcome of mortality in those cases.
Saya akan berhenti di situ. Saya akan buka kepada soalan. YB Rafidah dari Berita Harian. YB nak minta reaksi sikit berkenaan dengan laporan muka depan Berita Harian hari ini mengenai stres di kalangan petugas barisan hadapan sebab mereka terpaksa berdepan dengan memilih untuk siapa yang nak diselamatkan, siapa yang tak diselamatkan. So soalan saya, apa yang sekarang ni sedang dilakukan untuk menangani masalah ni supaya dia tidak memberi tekanan lagi kepada sistem kesihatan ketika ini? Apa stres? Ya. Stres. Ya. Dalam perkara ini, kita sedang memastikan bahawa kita dapat memberi kaunseling kepada barisan petugas hadapan kita. Dan kita telah menggerakkan unit psikologi kita untuk melaksanakan kaunseling kepada mereka yang rasa tertekan. Kita juga sedang melihat apa lagi yang kita dapat melaksanakan untuk kita cuba meringankan beban mereka. Tapi saya melihat contohnya kejayaan kita di Lembah Kelang, ya. Kejayaan kita di Lembah Kelang apabila vaksinasi sudah pun berjaya, kita sudah mula melihat kapasiti yang kritikal di hospital agak menurun, dan ini telah mengembalikan satu sense of relief di kalangan petugas-petugas barisan hadapan. Jadi soal untuk kita teruskan usaha untuk memastikan PIK berjaya, langkah-langkah intervensi kesihatan awam berjaya, ini juga akan menyumbang kepada stres pasukan petugas barisan hadapan itu dapat kita kurangkan. But we are also extending our psychology services to our frontliners to ensure that they can be they are given counselling so that they can manage their stress. But I think the key message daripada KP dan saya adalah we are seeing light at the end of the tunnel, dan kita harap bahawa mereka akan bertahan untuk beberapa minggu. I've lost the mic. Hold on. Yeah, the mic's not working. Tak semua tengah ni, tengah down. Okey. Boleh. Mic is still not on. Kita telah mengadakan mesyuarat penyelarasan tengah hari tadi, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita telah bincangkan dan bentangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia perancangan vaksinasi untuk golongan remaja, ya. Perancangan vaksinasi untuk golongan remaja. Saya akan serah kepada Menteri Pendidikan untuk membuat pengumuman berkenaan dengan tarikh pembukaan sekolah. Tetapi apa yang kita telah setuju adalah serentak dengan proses pembukaan sekolah itu, kita akan terus mempergiatkan pemberian vaksinasi kepada golongan remaja. So it will happen in parallel, ya. Sama ada kita dapat selesaikan semua sebelum perancangan pembukaan yang akan diumumkan oleh Menteri Pendidikan. Saya rasa mungkin tidak sempat semuanya, but we will continue to vaccinate, ya, while the Ministry of Education announces the timetable for school reopening.
But the meeting this afternoon dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, we would like to thank the Education Ministry because they invited us. We were allowed to give our views based on science as far as what a safe reopening of schools would look like. So we're quite happy with what was tabled by the Ministry of Education. Dan saya telah maklumkan bahawa proses vaksinasi akan berjalan serentak dengan gradual opening of schools, dengan pembukaan sekolah-sekolah secara berperingkat. Saya telah memberi tugasan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Noor Azmi, Timbalan Menteri Kesihatan, yang akan menjadi penyelaras kepada program vaksinasi untuk golongan remaja. He will be in charge of the adolescent vaccination. Ya, jadi saya yakin bahawa we will work together with Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada beberapa kaedah model pelaksanaan vaksinasi, but the easiest one will be, of course, when we go to the schools to give the vaccine. Most of the students will be vaccinated at their schools. Assalamualaikum. YB Amar here. There's been an increased calls by the public to allow single individuals to also be allowed to travel interstate to meet their parents, especially after a recent case which saw a depressed individual who accidentally killed himself when he was at a mosque. I think it was in Terengganu, the case. Can we expect an announcement on the decision soon, or is it already in the pipeline? I would say that it's in the pipeline. Kementerian Kesihatan Malaysia is sentiasa melihat kepada data dan risiko, penilaian risiko. I've discussed this matter regularly with KP, and when we feel the time is right, then kita akan membuat sure kepada MKN. For now, saya harap kita sabar sikit lagi untuk kita melihat indikator yang penting yang saya bentangkan tadi itu menurun. Bila kita melihat bahawa soal capacity healthcare kita agak baik, kita akan membuat sure kepada MKN untuk benarkan untuk rentas negeri. Yeah, it's in the pipeline, not yet, almost there. Be patient. Allowance, cuti tambahan. Yeah, we can consider. Selamat petang YB Tan Sri. Ada dua soalan ya. Pelbagai aduan dan maklum malas daripada penduduk bahawa mereka tidak memiliki sijil digital walaupun lengkap menerima vaksin. Dan satu lagi, ada yang telah menerima dos pertama tetapi tidak ada update untuk dos kedua. So boleh minta komen? Thank you. Ya, semua masalah yang berkaitan dengan MySejahtera ini saya telah mengarahkan pasukan MySejahtera untuk selesaikannya dengan segera. Ya, termasuk masalah tidak ada sijil digital ini yang menjadi kebimbangan ramai yang dah lengkap tetapi masih lagi belum dapat sijil digital mereka dalam MySejahtera. Saya telah memberi mereka tempoh masa seminggu untuk selesaikan ini semua, ya, supaya dapat diberikan sijil digital. Buat waktu sementara saya benarkan supaya kad physical vaksin dapat digunakan, the physical vaccination card. Dan bagi mereka yang ada di Selangor dan telah menerima vaksinasi melalui program Selvax, ya, dia ada sijil mereka dalam selangkah, they can use that for now, yeah, until they get their MySejahtera digital certificate. YB and Tan Sri, hi, good evening. So now with COVID now, does it mean that only 12 o'clock PM we'll get the updates? I mean, how does this affect what time we'll get the updates? So we will continue with the present reporting for another week or so, and then after that it will transition to the midnight update. So no more updates from at 2 PM and around 6 again? No, the regular DG update will continue for a few more days until we figure out how to transition. Yeah. So okay, not sure yet. About a week. Okay, thanks. Hi YB, I'm from Oriental Daily.
So I want to ask, adakah kerajaan mengambil kira untuk menggunakan vaksin Sinovac bagi remaja tahun 12 hingga 17? Ya, Sinovac telah menghantar permohonan kepada NPRA tempoh hari, tapi data dia tak lengkap. Sebab itu ditolak, tapi saya telah minta pihak Pharmaniaga, iaitu Product Registration Holder untuk Sinovac, untuk buat permohonan baru. Sebab sudah ada terbitan dalam Lancet berkenaan dengan clinical trial untuk golongan remaja bagi Sinovac, ya. Dan mungkin ini kita juga perlukan disebabkan kalau sekiranya remaja itu ada alahan anafilaksis yang mungkin dikaitkan dengan vaksin mRNA Pfizer, dia ada pilihan untuk vaksin yang lain. Okey? Baca punya soalan? Oh. Apa ni? Ya. Who's first in the Ram Anand, Straits Times, Singapore. Hi, Ravi. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, Ravi. Just two questions from me. First, I think earlier this week, you mentioned about the vaccination rates goes above 100% in some areas because of the census not being updated yet. And you also mentioned the second problem being undocumented migrants might also be contributing to the number. So do you have a greater clarity as to the extent of undocumented migrant problem that we have in Malaysia because of this vaccination process? Like what is the proportion of them that is contributing to this, above 100% statistic compared to the lack of update in the census? That's one. Second question is, recently Dr. Adam, I think he announced that people who are coming in through PCA from Singapore or any foreign travellers who are vaccinated overseas, they need to get their vaccine verified, the certificate verified at the district health office here. So we're getting a lot of questions from travellers about how are they supposed to go about the whole process, how long it takes, and all of that. So if you have any further details, that will be helpful. Thanks. On the first question, it's a very dynamic denominator, and we can't really estimate how many foreigners or undocumented foreigners there still are outstanding from receiving the vaccines. And I'll tell you why the denominator is dynamic. For instance, in Klang Valley, the denominator or the vaccination percentage is more than 100%. Yeah, that means that the actual denominator is bigger than the official denominator. But we were told by the Pahang State Health Director that in Bentong, the district of Bentong, the vaccination rate is something slightly above 80%, but she can't find anyone anymore to vaccinate. That means that we suspect, and the hypothesis is that some people from Bentong cross the state line to get vaccinated in KL. So until and unless we finish most of the vaccination, as in open up PPVs for walk-in and let people come in for a certain number of days, we are developing a protocol for declaring a particular area as almost fully vaccinated. So once we've exhausted those who have been registered, we open up for walk-in for a certain number of days. We reach out to Jabatan Kebajikan to see who may be at home, pesakit terlantar dan sebagainya, vaccinate them. And after a while, if people are not making appointments, people are not showing up for walk-ins, we assume that that area has been fully vaccinated. Of course, there will still be people who will come forward to want the vaccines. Perhaps this is a small number of people who are anti-vax. Later they find out that they cannot do things because they've refused the vaccines. They can be vaccinated at the Klinik Kesihatan after that. Yeah. On those who are travelling back, yes, at the moment, the process of getting your MySejahtera digital certification is a bit cumbersome. You have to physically go to the Pejabat Kesihatan Daerah. I've instructed the MySejahtera team to come up with a virtual way of doing this. So they don't have to come, go to the Pejabat Kesihatan Daerah, show their vaccination card from the UK or from Singapore or from wherever, and then only after that the process flow starts for them to get the digital certificate MySejahtera. This is too cumbersome. It's too much. I've asked the MySejahtera
MySejahtera team to simplify this so that it can be all done virtually online for you to get your MySejahtera certificate. Of course, we want to assure that quality control is there, that no bogus certificates are being considered for the MySejahtera digital certificate, but I think we can simplify the process. That's in the works right now. Firdaus? Ini tanah air kita, tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri. Walau rintangan mendatang, bangkitlah kebanggaanku. Kita sederap melangkah. Menempuh halangan. Kibarkanlah benderamu demi pewaris bangsa masa hadapan. Kebanggaanku, negaraku. Tahap saya berfikir tu sampai saya cakap, bagilah saya meninggal dulu sebelum mak ayah saya meninggal. Orang semua cakap saya kuat, tapi bila saya fikir balik, sebenarnya saya tak kuat pun. Saksikan Sabtu ini, 11 September, 8.20 malam dalam COVID Itu Benar di Berita Perdana. Terima kasih kerana masih bersama Berita Wilayah Baik. Sebelum mendapatkan perkembangan semasa dari Sabah, kita terlebih dahulu ke Met Malaysia bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya Nofarha Abdul Halim. Assalamualaikum dan selamat petang, kembali bersama Met Malaysia untuk melihat perkembangan cuaca pada petang ini. Seperti biasa, amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi berkuat kuasa sehingga 13 September 2021 melibatkan kawasan perairan yang telah dilorekkan ini dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Kelajuan angin pula boleh mencapai antara 40 hingga 50 km sejam dan ia adalah berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya, paparan imej Gema Radar menunjukkan hujan dari buk peti yang telah pun berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Kelantan dan Terengganu, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan kecuali di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Pahang yang dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca adalah lembap di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan pantai barat Sabah, manakala hujan dari buk peti masih lagi berlaku di sekitar pedalaman negeri Sarawak, iaitu di bahagian barat Sarawak ini, dan dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kita perhatikan kepada paparan model numerika di jabatan kami yang menunjukkan sekitar jam 10 malam nanti hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia termasuklah Kelantan, Terengganu dan juga di 1-2 tempat melibatkan negeri Pahang. Keadaan ini akan berlarutan sehingga ke lewat malam nanti, manakala di Sabah dan Sarawak dijangkakan tiada hujan yang dicerap menjelang malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita lihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum.
Baik saudara, Sabah perlu laksana vaksinasi lebih 1 juta lagi penduduk untuk capai imuniti kelompok. Itu antara fokus negeri di bawah bayu. Langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama Enisia Dulus. Silakan Enisia. Ya, benar Alif. Seramai 1,23,782 penduduk lagi perlu divaksin untuk Sabah mencapai imuniti kelompok. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rosnani Mudin berkata setakat semalam Sabah merekodkan 1,756,864 orang atau 63.7% populasi dewasa telah menerima dos pertama vaksin. 1,297,253 atau 47% penduduk dewasa di negeri ini juga telah lengkap imunisasi. Sasaran Sabah adalah untuk mencapai 80% dos 1 dan 60% dos 2 menjelang 30 September 2021. Dr. Rosnani dalam kenyataannya menyeru penduduk yang belum divaksin untuk datang secara terus ke mana-mana pusat pemberian vaksin PPV terdekat. Bagi penduduk pedalaman atau terpencil diminta datang ke aktiviti outreach di kawasan masing-masing. Beliau juga meminta penduduk bukan warga negara atau tanpa dokumen untuk mendapatkan vaksinasi dan tiada caj dikenakan serta tidak perlu takut ditahan oleh pihak berkuasa. Perkongsian peratusan pencapaian dos 1 vaksin mengikut daerah pula menunjukkan Beaufort dan Kuala Penyu mencecah 100%, diikuti Kuala Penyu 93.96%, Kota Kinabalu 86.7% dan Sepitang 81.54%. Kinabatangan mencatat peratusan terendah iaitu 36.95%. Menurut Dr. Rosnani, analisa data dari Hospital Queen Elizabeth mendapati individu tidak divaksin mempunyai risiko komplikasi jangkitan yang teruk. Sejumlah 80 hingga 90% pesakit ICU juga adalah yang tidak divaksin. Dalam perkembangan berkaitan usaha mempertingkat kadar pengambilan vaksinasi dalam kalangan penduduk di Kinabatangan akan terus diperhebat. Ia penting memandangkan daerah ini mencatat peratusan vaksinasi terendah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata perbincangan telah dibuat bersama Pegawai Kesihatan Kawasan dan Jawatankuasa Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah berhubung mekanisme dan keperluan berkaitan. Saya difahamkan bahawa pemberian vaksin bagi dos pertama di daerah Kinabatangan setakat ini telah mencapai sekitar 38%. Manakala dos kedua pula mencapai sekitar 24.5%. Dan ini merupakan satu pencapaian yang sedikit rendah berbanding dengan beberapa daerah yang ada di negeri Sabah. Antara usaha yang akan dilaksana memperbanyak program outreach ke kawasan perladangan selain bekalan vaksin CanSino diguna di kawasan terpencil bagi memudahkan pergerakan petugas kesihatan dan penerima. Kinabatangan sudah menerima 17,000 vaksin CanSino dan 5,000 dos telah pun digunakan. Syahelmi yang juga Exco Kesihatan dan Pengarah Operasi Program Imunisasi Sabah ditemui media di Pejabat Daerah Kinabatangan. Beliau juga secara simbolik menyampaikan 100 bantuan bakul makanan selain 2 kerusi roda untuk diagih kepada penerima di Dun Lamak dan Dun Sukau. Terdahulu, Syahelmi turut melawat PPV Dewan Paduka Mat Saleh di Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Kinabatangan Dr. Maini Sabaid menggesah pengusaha perladangan sawit di daerah berkenaan untuk memberi kerjasama kepada Kementerian Kesihatan KKM. Setakat ini dianggarkan hanya 100 daripada kira-kira 300 ladang telah memberi maklum balas untuk pelaksanaan program vaksinasi pekerja. Pengusaha perladangan diminta menyalurkan data lengkap jumlah pekerja bagi membolehkan pihak KKM masuk ke kawasan perladangan untuk melaksanakan program outreach. Sukar untuk mendapatkan kenderaan keluar ke PPV yang terdekat. Jadi itu antara yang kita kenal pasti. Begitu juga dengan terdapat beberapa estet yang kita ketahui agak sukar untuk memberikan kerjasama dalam memberikan jumlah yang tepat berkenaan dengan
jumlah sebenar pekerja bukan warga negara yang tidak berdaftar. Dalam pada itu, mengulas mengenai kehadiran penerima vaksin di PPV Dewan Paduka Mat Saleh, Dr. Maini memberitahu daripada 1,000 dos vaksin yang disediakan sehari, hanya 600 dos digunakan. Masyarakat digesa tidak membazirkan usaha pemvaksinan yang dijalankan dan hadir segera untuk vaksinasi melalui medium disediakan. Daripada 148,600 penduduk layak menerima suntikan vaksin di Kinabatangan, seramai 98,000 belum mendapat suntikan. Sementara itu, disandarkan Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Seri Gumgum, Dr. Muhammad Azizan Abdul Aziz turut menggesa orang ramai yang belum divaksin agar hadir ke PPV berkenaan. Ia bukan sahaja terbuka kepada warga negara, malah bukan warga negara yang berumur 18 tahun ke atas. Menurut Dr. Muhammad Azizan, berbanding pada awal pembukaan PPV ini, jumlah kedatangan orang ramai semakin menurun. Beliau percaya antara punca masyarakat takut hadir ke PPV ialah kerana terpengaruh maklumat palsu berhubung keberkesanan vaksin. Yang kedua, ramai yang bukan warga negara risau apabila mereka divaksin, datang ke pusat vaksin mereka akan ditangkap. Ini juga adalah satu tuduhan yang liar. So saya harap semua orang datanglah ke pusat vaksin. Sebab kalau kita tidak vaksin, vaksin yang kerajaan berikan ini akhirnya akan terpaksa dilupuskan dan ia adalah satu pembaziran. Katanya hari pertama operasi PPV Dewan Seri Gumgum pada 1 September lalu mencatatkan pemberian lebih 900 dos vaksin, manakala semalam hanya 138 dos vaksin digunakan. Sabah akan terus memastikan segala keperluan pesakit thalassemia dapat disediakan termasuk bekalan darah selamat dan semua rawatan secara percuma seperti pemindahan tulang sumsum dan terapi stem cell. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata ia penting memandangkan Sabah merekodkan pesakit tertinggi iaitu 1,829 orang berdasarkan statistik tahun 2019. Keprihatinan semua pihak sangat diperlukan dalam usaha mengurangkan jumlah pesakit dan membantu meringankan beban rawatan. Dan keluarga terus memainkan peranan sebagai ejen perubahan dengan mendidik ahli keluarga terdekat mengenai kepentingan menjalani ujian saringan. Datuk Haji G berucap menutup sambutan Hari Thalassemia Sedunia 2021 bertemakan memacukan keseimbangan kesihatan thalassemia secara global, peringkat negeri secara maya. Tambah beliau, pihak kerajaan menyokong segala usaha membantu pesakit thalassemia termasuk memberi bantuan kewangan dan keperluan berkaitan. Ketua Menteri turut merakamkan syabas atas usaha Persatuan Thalassemia Sabah dan Repsol Oil dan Gas Malaysia Limited yang terus mengadakan pelbagai kempen kesedaran mengenai kawalan dan langkah pencegahan thalassemia. Menjelang Hari Malaysia 16 September ini, semangat sambutan disandarkan terus disemarak dengan pengagihan jalur gemilang kepada pengguna jalan raya dan tabika perpaduan oleh rukun tetangga RT Kampung Karamunting Baru. Turut diadakan pertandingan melukis jalur gemilang kanak-kanak tabika perpaduan kampung ini. Ia sebagai usaha mempertingkat kecintaan penduduk terhadap jalur gemilang yang dilihat sebagai simbol penyatuan keluarga Malaysia terdiri pelbagai kaum. Program tahunan ini dilaksana dengan kerjasama agensi lain seperti Jabatan Penerangan, Kelas Tabika Perpaduan dan Bersatu Batu Sapi. Kita juga menggalakkan agar semua penduduk di Kampung Karamunting Baru ini sama-sama mengimarkan Hari Kebangsaan ini dengan menyebarkan jalur gemilang di setiap rumah. Ini kita serukan dan kita harapkanlah kepada rakyat agar kita mencintai jalur gemilang sebagai simbol perpaduan kepada negara kita. Inilah kepelbagaian, keunikan Malaysia. Walaupun kita hidup berbilang kaum, berbilang agama, bangsa dan sebagainya, tetapi semangat merdeka dan kesatuan kita itu adalah satu matlamat yang perlu kita pupuk. Walaupun hari kemerdekaan telah kita jalankan pada 31 yang lepas, tetapi kita perlu ingat bahawasanya hari kemerdekaan yang kita sambut adalah sehingga 16 hari bulan ini, iaitu Hari Malaysia. Dan semangat ini sepatutnya dipupuk
tidak kira pada bila-bila masa. Mereka ditemui RTM selepas agihan jalur gemilang kepada pengguna jalan dan tabika perpaduan di Batu Sapi Sandakan. Jawatan Kuasa RT Kampung Karamunting Baru merupakan antara pertubuhan yang aktif di Sandakan melaksanakan pelbagai aktiviti melibatkan masyarakat setempat. Baik, tinggal 7 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia dengan Sabah menjadi tuan rumah. Bersama kibarkan jalur gemilang, #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Kembali bersama Alif. Silakan Alif. Baik, terima kasih Henisha. Seterusnya, kita dapatkan perkembangan terkini status bekalan air di Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Kami difahamkan masalah bekalan air kali ini akibat insiden paip pecah. Syiri, kongsikan apakah langkah yang diambil mungkin daripada pihak-pihak yang prihatin akan kesukaran rakyat untuk mendapatkan bekalan air bersih. Ya. Selain usaha kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah yang berlaku, 1,000 sukarelawan ditugaskan dalam misi bantuan krisis air di Terengganu. Ia melibatkan anggota sukarelawan pemuda dan jabatan amal di negeri ini. Pengarah Operasi Bantuan Air Berangan 2 Khidmat Malaysia Negeri Muhammad Ridwan Abu Bakar berkata 50 petugas digerakkan secara bergila-gila dalam 4 DUN sejak 23 Ogos lalu. Mereka ditugaskan mengagihkan bantuan air rumah ke rumah dengan keutamaan kepada penduduk yang uzur, warga emas, OKU dan mereka yang menjalani kuarantin di rumah. Mereka ini bertugas daripada awal pagi sekitar jam 8.30 pagi sehingga jam 12 pagi. Dan ada ketikanya sehingga jam 3 ke 4 pagi mengikut keperluan lah. Dan Alhamdulillah mereka ini akan teruslah memberi khidmat yang terbaik untuk membantu masyarakat yang terjejas. Beliau ditemui ketika misi bantuan air kawasan Dun Tepuh di Kuala Nerus. Penduduk sekitar Kuala Nerus yang terputus bekalan air menerima sekurang-kurangnya 1 juta liter air sehari bagi memenuhi keperluan semasa. Pada 23 Ogos lalu, penduduk di Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan sebahagian dalam Parlimen Setiu mengalami gangguan bekalan air kali kedua selepas paip pam bersaiz 1,200 mm pecah di dasar sungai negeri ini. Ia mengakibatkan lebih 28,000 pengguna terjejas. Masalah ini dijangka selesai pada 12 September ini. Mendidik, memberi penerangan dan penjelasan antara pendekatan yang diambil bagi menangani isu guru sekolah yang enggan divaksin. Bagaimanapun, ia hanya melibatkan jumlah yang kecil di negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Satiful Bahri Mamat berkata, pengaruh media sosial antara faktor yang dikenal pasti menyebabkan golongan itu memilih untuk tidak divaksin. Ini kerana kebanyakan maklumat diterima adalah fakta tidak berasas. Setakat ni kita dapat sebenarnya tak banyak. Sekarang kita tunggu apa KPM lah, kementerian. Sebab sebenarnya kita masih lagi berpandangan, berpendapat sebagaimana disebut oleh kerajaan lah. Kita herd immunity lebih kurang 80%. Mungkin 20% kita pun tak ada paksaan pilihan, tapi bimbang takut dia memberi orang panggil kebimbangan kepada orang lain lah. Tapi itu pendekatan yang diambil oleh pihak KPM, insya-Allah kita suruh supaya memberi penjelasan ataupun penerangan lah yang dibuat oleh JPN negeri. Sebelum ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menegaskan guru yang enggan divaksin akan diberi tugasan lain semasa sesi persekolahan. Susulan kebenaran aktiviti pelancongan dalam negeri berkuat kuasa 1 September lalu. Usaha mengetengahkan produk pelancongan di Tasik Kenyir terus diperhebat. Ini termasuk Pulau Orkid yang terletak 20 minit perjalanan dari jeti Pengkalan Gawi. Pengurus operasi Pulau Orkid Tasik Kenyir, Zalani Endut berkata, sejak mula beroperasi pada tahun 2014, terdapat 1,400 spesies orkid asli dan orkid hybrid di pulau ini. Kesemua 40,000 pokok tersebut diperoleh dari negara-negara Asia dan juga orkid tempatan. Pulau Orkid yang merangkumi Pulau Hulu Selimbar, Hilir Selimbar dan Belit dihubungkan melalui jambatan gantung dan mempunyai pelbagai kemudahan yang boleh dinikmati.
Kita mengadakan pokok okey. Saya juga menyediakan kafe, tempat untuk diorang berehat, untuk makan minum. Kita ada sangkar ikan di mana diorang dapat membeli ikan fresh. Sama ikan kita ada di sini ialah ikan tilapia, ikan pating, ikan baung, ikan lapang. Dan yang ketiganya kita ada seller terapung, rumah terapung, di mana yang ingin menginap di Taman Orkid ini kita menyediakan tempat tidur di sini. Ketika ini, produk pelancongan dibuka secara berperingkat dan hanya 60% yang mula beroperasi. Untuk pembukaan PKP ini, kami memang sediakan potongan untuk diorang datang ke sini bergantung kepada sama ada weekend ataupun weekday ataupun beberapa hari diorang bermalam. Dan paling simple, diorang mungkin akan dapat 5 hingga 15% diskaun daripada harga biasa. Kesemua spesies orkid tersebut akan membiak sehingga 10% setiap tahun, manakala musim bunga pula adalah pada Januari. Paparan itu mengakhiri semangat berita dari Terengganu. Kembali semula ke studio. Baik, terima kasih Rashidi. Cubaan dua bot nelayan asing menyamar dengan memalsukan nombor pendaftaran tempatan yang tidak wujud bagi mengaburi pihak berkuasa gagal. Mereka ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kelantan menerusi Op Naga Barat dan Op Kuda Laut kemarin. Pengarahnya, Kapten Maritim Sheikh Nur Adli Sheikh Abdul Rahman berkata bot nelayan dipercayai dari Vietnam bersama 19 kru termasuk 2 tekong itu ditahan kapal maritim Tok Bali pada jarak lebih kurang 93 dan 95 batu nautika dari muara Tok Bali Pasir Putih. 2 kru mempunyai pasport dan 9 lagi hanya mengemukakan buku pelaut. Manakala 8 lagi tiada sebarang dokumen pengenalan diri. Hasil forensik awal ke atas 2 bot terbabit menjumpai kesan nombor pendaftaran negara Vietnam yang telah dipadamkan dengan cat putih. Hasil sebenarnya tak banyak hasilkan kerana semasa kita membuat pemeriksaan memang sedikit hasil. So kita syaki mereka baru saja untuk memulakan operasi ataupun aktiviti menangkap ikan ni. Beliau menyatakannya pada sidang media di JT Maritim Kelantan Tok Bali Pasir Putih. Nilai keseluruhan tangkapan termasuk bot, diesel dan peralatan menangkap ikan adalah 2.5 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A dan Seksyen 16-3 Akta Perikanan 1985. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah berkenan mengurniakan sebuah kontena untuk menyimpan jenazah COVID-19 kepada Hospital Sultanah Malia HSM Langkawi. Penyerahan disempurnakan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Paduka Haji Bakardin kepada Pengarah HSM Dr. Akmal Naziah Datuk Haji Ahmad. Kontena yang diubah suai itu mampu memuatkan sehingga 16 jenazah COVID-19 pada satu-satu masa. Baginda turut bertitah agar lebih banyak badan korporat, syarikat swasta dan badan bukan kerajaan tampil menghulurkan sumbangan kepada hospital di seluruh Kedah dalam melancarkan lagi pengurusan pesakit COVID-19. Sehingga 8 September lalu, sejumlah 56 kematian akibat COVID-19 direkodkan di Langkawi dan 718 kes aktif dilaporkan. Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK menyalurkan sumbangan peralatan perubatan bernilai RM98,000 kepada Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar. Ia bagi memudahkan pihak hospital laksanakan tanggungjawab lebih berkesan dalam membantu masyarakat yang terkesan pandemik COVID-19. Sumbangan melibatkan 10 unit mesin oksigen konsentrator dan 2 unit mesin high flow nasal cannula yang merupakan peralatan yang sangat diperlukan di HSB. Sumbangan disampaikan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur kepada Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan HSB Wan Ahmad Fazli Wan Khamis di Pejabat Menteri Besar Kedah Wisma Darul Aman. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif PKNK Syed Yusof Syed Osman. Selain peralatan perubatan, PKNK turut menyediakan 200 bakul makanan bernilai RM10,000 untuk disalurkan kepada mereka yang terjejas.
Program Transformasi Komuniti Inisiatif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MIPS dalam mengubah lanskap setempat, terutamanya bangunan lama untuk dijadikan kawasan tarikan pelancong. Sinonim dengan Bandar Arau sebagai bandar diraja, Pekan Lama Arau yang wujud sejak zaman sebelum merdeka kini dalam proses transformasi, dicat semula dengan warna kuning. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MIPS Muhammad Nazim Muhammad Nur, usaha ini melibatkan lebih 20 kedai. Program ini turut diselaraskan Persatuan Komuniti Kebajikan Sukarelawan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Usahawan Cina melalui Presidennya Datuk Kih Lee Zongping. Yayasan Tuanku Syed Putra pula menyalurkan peruntukan bagi membiayai projek ini yang dijangka siap menjelang sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Dalam suasana pandemik yang mana kemungkinan berlakunya keterbatasan untuk pergerakan dan sebagainya, maka inilah waktu yang sesuai untuk kita melaksanakan program transformasi komuniti ini bagi tujuan untuk kita mengindahkan, dan insya-Allah apabila Perlis nanti dibuka dengan pintu kita punya stesen Diraja Arau yang akan dibuka nanti akan mengambil para pengunjung untuk datang dan singgah di kawasan persekitaran Pekan Lama Arau ini. Beliau ditemui pada program transformasi komuniti di Pekan Lama Arau. Alhamdulillah setakat sekarang setelah beberapa hari kami bertugas di sini, kerjasama daripada asnaf dan juga pihak-pihak kedai sendiri memang amat baik dari segi bantuan peralatan, perkakasan semua. Alhamdulillah lah, cantiklah semuanya. Kita sangat gembira. Tengok bangunan semua elok-elok, cantik-cantik. Lagipun saya sangat gembira juga nampak semua pekerja-pekerja di sini semua bagi yang kerja baik-baik. MIPS sebelum ini turut melaksanakan program transformasi kampung di Kuala Perlis sebagai sebahagian usaha menarik kehadiran pelancong. Pemandu dan kelinda lori ditahan bersama 4,000 kilogram daun ketum di sekatan Jalan Raya Jerai, Kupang Baling, Kedah pada petang Rabu. Kedua-dua lelaki terbabit berumur 38 dan 20 tahun direman 4 hari sehingga 12 September ini. Ketua Polis Daerah Baling Superintenden Syamsuddin Mamat menerusi kenyataannya memaklumkan daun ketum terbabit diambil dari pendang dipercayai untuk pasaran di Kelantan dan selatan Thailand. Ketika pemeriksaan di sekatan jalan raya tersebut, polis menemui 400 bungkusan plastik hitam berisi daun ketum diletak di bahagian ruang belakang lori berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia.
Kerajaan akan menyemak semula harga kit ujian kendiri COVID-19 akhir tahun ini. Menurut Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan Kementerian Kesihatan akan memastikan harga mampu milik kepada setiap golongan masyarakat. The government is also enhancing contact tracing by expanding the use of technology and mobility data. Potential close contacts will soon be identified and notified for the need to quarantine themselves. Asymptomatic and cases with minor symptoms are now subject to a home surveillance order. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, kerajaan juga akan terus melihat kaedah berkesan bagi mengurus COVID-19 dan mewujudkan pusat panggilan khusus untuk menawarkan bantuan segera kepada pesakit COVID-19. Pemantauan pematuhan kawalan harga kit ujian pantas antigen COVID-19 sebanyak 503 premis telah diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP Selangor. Pengarahnya Muhammad Zikril Azan Abdullah berkata 2 aduan diterima sepanjang tempoh pemantauan sejak 5 September hingga semalam. Berdasarkan pemeriksaan, saya boleh nyatakan 10% daripada jumlah tu masih lagi tidak meletakkan harga yang mengikut ditetapkanlah. Cuma apabila kita dapat maklumat tu, mereka masih lagi menjual stok yang lama. Jadi stok yang lama mereka mendapat daripada harga yang lebih tinggi. Jadi kita nasihatkan mereka supaya dapat membuat pelarasan harga dengan segera. Dan sekiranya masih lagi dijual dengan harga yang berkenaan, kita akan ambil tindakan mulai 12 September. Beliau ditemui pemberita selepas mengetuai Ops Bersepadu di Gombak, Selangor. Operasi melibatkan 200 pegawai penguatkuasa serta 77 pegawai pemantau harga KPDN-HCP Selangor memeriksa 9 daerah di negeri ini. Saudara, 2 beradik George Lim Jusit dan Jane Jusit mengimbau kenangan menyaksikan Hari Bersejarah Pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963. Mereka berbangga apabila buat pertama kalinya bendera Malaysia atau kini Jalur Gemilang berkibar megah. Lebih membanggakan, individu yang menaikkan bendera keramat berkenaan disaksikan pembesar negara dan negeri serta ribuan rakyat di Padang Merdeka ketika itu adalah bapa mereka, Mendiang Sarjit Jusit Rantai. Ikuti kisah Mendiang Sarjit Jusit Rantai bersama wartawan Dulis Simon. Hari ini kru RTM amat bertuah kerana akan membawakan anda cerita seorang tokoh negara yang pertama menaikkan bendera Malaysia di Sabah pada 16 September 1963, iaitu Mendiang Sarjit Jusit Rantai. Dilahirkan pada 3 Februari 1930 di Kampung Pamuntarian, Nabawan. Penglibatan anak watan ini dalam sejarah penubuhan Malaysia 16 September 1963 tetap segar dalam ingatan 15 anak mendiang. Malah kebanggaan itu turut dirasai lebih 80 cucu dan 10 cicit. Saya menemui 2 anak mendiang, George Lim Jusit dan Jane Rimimi Jusit. Walaupun ketika itu George dan Jane hanya berumur 11 dan 10 tahun, semangat Malaysia bersemarak menusuk ke jiwa mereka kekal ke hari ini. Ketika itu mereka menyertai kumpulan sekolah rendah Stella Maris datang berbaris bagi memeriahkan upacara pengisytiharan Malaysia. Amat gembira kerana telah menyaksikan sendiri mendiang beliau kami menaikkan bendera Malaysia di Padang Bendaran Kota Kinabalu. Saya juga adalah di antara yang berbaris di depan. Semua sekolah-sekolah di Kota Kinabalu pada masa itu kan kena datang pergi kibar-kibar bendera kena kasih. Jadi kami ada satu pada sanalah. Jadi bangga jugalah bapa yang berdiri di sana. Mendiang Jusit berumur 33 tahun ketika terpilih menaikkan bendera pada pagi 16 September 1963. Beliau adalah antara 100 anggota polis di Senarai Pendek untuk melakukan tugasan tersebut. Walaupun teruja melihat mendiang bapa mereka menaikkan bendera dengan disaksikan ribuan orang di Padang Merdeka, mereka tetap bimbang berikutan kabar angin berlaku kekacauan sempena Majlis Pengisytiharan Malaysia. Kerana ada ura-ura daripada pihak risikan polis
bahawa ancaman pertama mereka adalah yang menaikkan bendera, iaitu beliau kami. Jadi keselamatan kami juga sangat-sangat takut. Tapi mama saya bilang jangan kamu terlampau senang hati pasal yang ini bukan tahu apa-apa. Dia bilang pasal musim konfrontasi Indonesia itu pada masa itu kan. Jadi dia bilang bapak tahu pada masa nanti dia akan kasih naik bendera kah, kasih turun bendera, boleh kena tembak. Selepas bersara pada tahun 1976, mendiang Jusid kembali ke kampung halaman di Suk dan membina kehidupan baharu di kampung susulan dan meninggal dunia pada 11 Januari 2010. Kebanggaan anak dan cucu mendiang Jusid tidak pernah pudar, malah peristiwa itu diingati setiap tahun menerusi upacara menaikkan bendera di kampung susulan. Tradisi itu yang dimulakan sejak tahun 1978 juga adalah acara mereka meluahkan rasa cinta kepada negeri dan negara. Keluarga Jusid akan sentiasa mengingati hari bersejarah ini dengan mengadakan upacara menaikkan bendera dan memberi penghormatan pada jalur gemilang kita setiap tahun. Saya sangat bangga mempunyai nenek iaitu orang pertama yang menaikkan bendera Malaysia. Saya juga merasa seronok kerana dia menjadi idola kepada kami semua. Hari ini perasaan bangga keluarga mendiang Jusid terhadap tugas diamanahkan terus menebal dan terus dikenang serta diwariskan kepada generasi baharu agar terus kekal menjadi kebanggaan. Malaysia prihatin demi negara. Dulis Simon, Berita RTM. Saudara, berita wilayah 9 September berakhir di sini. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Kita semua keluarga Malaysia. Teruskan kibar jalur gemilang. #Malaysia Prihatin. #Demi Negara. #Menang Bersama. Salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.